Kami sekumpulan daripada KPMBS, dari KPMBM. Hari ini kami akan interview akak untuk menjadi mentor kami sebagai daripada assignment kami. So pertama, boleh tak akak kenalkan dulu diri akak? Kenal lagi sebenarnya kena dulu, kemudian kita buat Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, nama Jibari Siti Khairia binti Ayub. Okay, orang panggil kat sini Yaya. Okay, saya adalah founder kepada SKA Kreatif, iaitu kilang jahit bukal dan OEM. Tak pernah beri since daripada 2015. Okay, ini tahun ke-7 kami untuk 8, 9, 7, 15, 16, 9. Okay, based on experience dalam bidang jahitan lah. Expertise kita more kepada tudung bawal dan tudung sarung, everything more pada tudung lah. Baju semua kita buat juga, tapi expertise kita pada tudung. Okay, rasa mencukupi tu dia punya introduction untuk Berapa banyaklah bekerja di kilang akak ni? Okay, suppose actually akak cerita ni in the betul-betul punya situation sekarang. Okay, before 2000 yang lepas, okay, kita punya pekerja lebih kurang dalam 18-20 orang. Waktu tu all kita punya workers adalah local. Okay, tahun lepas kerajaan kita dah mula naikkan gaji pada tu up to 1,500. Okay, and then our production tak boleh sampai KPI untuk orang punya rate gaji sebenarnya. Okay, untuk because of kita punya bila dalam bidang jahitan ni kita dah kepada separuh mahir. So kalau dia tak boleh nak kita tak boleh nak kejar lah untuk tu. Okay, untuk the first yang akak cerita yang tadi pasal akak punya workers 22. Sekarang kita still ada workers tapi in-house. Sebab masa tu renovation, akak punya kilang renovate masih daripada tahun lepas. Sebab waktu nak jadikan cerita masa kita orang nak tutup tu, because of ada juga financial issue masa akak baru kawan salin. Jadi masa kita orang buat masa akak buat business tu, kira macam akak macam minta orang yang jaga, and then some problem happen lah. So jadi bila akak monitor kita buat fokus kita dengan financial everything tu, akak rasa kalau macam contoh kita nak teruskan tu dia agak usah. So kita orang macam okay, tak ada ambil masa sekarang ni kita orang handback. So maknanya management saja. Maksudnya contoh projek still jalan macam biasa, cuma akak support kepada orang lain. So bukan dekat sini. So kita orang masih lagi dalam plan untuk nak buat apa ni selepas ni. Akak sebab memang apa-apa pun buat memang akak utamakan orang lain dulu. So yang bawah akak ni semua memang budak lepas lagi marah. KKTM, KPTM, Bersamiti memang keluar berat daripada budak jahitan. So akak memang asuh daripada dia kecil sampai dia boleh something lah, beli something lah sampai boleh jadi manager, supervisor, everything semua tu. Tapi dia tak juga orang macam mana, sebab tak semua orang boleh ada leadership kan. So kita tengok dulu. So itu nama itu akak. Tapi bila kita dah tengok almost 9 years, 8 years macam tu lah, lebih kurang plus minus, kita nampak masih belum berpotensi orang warga Malaysia ni untuk tackle kita punya game untuk jahitan, especially dalam fashion. Okay. Dapat jawab. Gaji untuk pekerja ni macam semua sama ke ataupun ada beza? So ikut kita punya expertise tu. Kalau macam dekat sini kita ada banyak tangga gaji. So kalau macam contoh leader, supervisor tu lain gaji dia. So kalau macam expert, dia walaupun dia tailor tapi dia expert, dia gaji tinggi lain. Kalau basic yang naik lain, baru masuk lain. Intern, bukan intern, maksudnya contoh dia habis fresh dia masuk dengan kita pun gaji lain. Dia tak sama. Akak bayar gaji tu per month lah. Per month, tapi per month sebab kita orang tukar ke per month lah tahun lepas kita orang jadi financial problem. Sebab sebelum ni kita orang pieces rate. Bila pieces rate, siapa yang lagi dia akan laju. Tapi bila yang lambat, dia akan marah lah sebab gaji sikit. Tapi bukan because of dia orang tak boleh, tapi manja sikit buat manja. Macam contoh dia macam rasa macam dia muda, macam dia rasa macam bila kita nak bagi dia. Dia sebenarnya akak perasan bila kita duduk dengan orang yang betul-betul nak improve pada diri dia akan buat je. Tapi kalau macam dia orang memang budak lagi, selalunya lah mungkin sebab dia tak nampak in future dunia luar. So dia macam try and error lah. Dia rasa okey, kerja sini dia okey. Kalau dia tak okey, dia tak nampak apa-apa, dia rasa macam dia pergilah. Bagi akak sebagai leader kat sini, akak bagi apa yang diorang boleh nampak. Kalau yang diorang tak boleh nampak tu, dia tak boleh paksa. Sebab semua orang dia ada impian dia masing-masing. Ada orang nak jadi influencer, ada orang nak jadi, faham tak? So bidang jahitan ni, orang tak nampak sebagai yang glamour.
Tapi sebenarnya kalau ikutkan, itulah knowledge yang awak akan dapat, especially perempuan bila awak dah berhenti kerja sekalipun, itu ilmu orang yang tak boleh ambil. Betul. Okay? Itu saja. So, soalan saya adalah bagaimana akak mengurus hal ehwal pekerja? Hak ehwal pekerja. So far kita memang ada admin yang memang jaga bahagian untuk pekerja. Actually sebenarnya akak punya progress untuk bisnes sangat cepat. Okay, akak memang aku tadi okay. So kita orang punya progress actually sangat cepat. Okay, since akak cakap akak sini daripada 2015 dan 2015 akak di rumah. Okay, 2015 di rumah, setahun akak tengok game tu okay, maksudnya bisnes okay, akak terus masuk bengkel kecil, buat bengkel kecil. Setahun dalam bengkel kecil akak terus masuk Shotlot. Masa Shotlot tu memang Shotlot kecil je. Dan masa setahun Shotlot, akak dah boleh nampak macam mula-mula akak tak buat jet card, akak buat custom spacing. Lepas tu one of akak punya klien, dia suka jahitan akak, dia kata why not kau tak nak try buat bukan. Masa tu akak tak fikir langsung sebab akak rasa bukan yang memang buka orang boleh pilih game sebab murah kan. Tapi bila akak percaya satu je, bila once ada orang bercakap, akak rasa tu macam satu hit daripada orang pergi jalan kan. So kita cuba, akak mula dengan cuba dulu. So bila akak cuba, okay tak kan, okay, alhamdulillah lah. Tapi dia punya game memang terlalu cepat sampai pada permulaan ni macam-macam yang akak lagi untuk faham management. Sebab dulu akak tak pandai, akak jururawat dulu. Lari sikit lah. Yes, akak sambil hal lagi banyak. Tapi akak kalau 2021 itu tak ada bekerja. 2017, masa yang 2015 yang akak cakap akak dah start menjahit tu, dia macam gili-gili lah. Tapi gili-gili pun kita boleh buat duit. So kat situ akak macam rasa okay. Masa sampai 2017 tu akak rasa condition akak tu macam tak nak okay. Akak cakap tak apalah, akak decide berhenti. Dan alhamdulillah akak dapat gaji awal because of akak pergi medical board pergi semua tu lah. Macam tu. So lepas daripada 2017 tu memang akak betul-betul fokus sebab akak dah berhenti kerja. So memang dia punya hit terus naik terus. So daripada bekerja 3 orang naik sampai 10-15 orang. Sebab job daripada 5,000 naik kepada 28,000, naik kepada 30,000. Memang akak cakap kau bayangkan akak ni memang cucu-cucu orang dia tak pandai, memang nak betul. Tapi sebab akak dah niaga sebab tak ada pilihan. Tak ada pilihan sebab awak juga gajikan kerajaan. Kau pun gajikan kerajaan banyak awak dulu. Daripada saya Ruslan Azmi Mustafa. Saya dari bahagian marketing. So saya akan tanya, macam mana akak macam memang cita rasa fashion sekarang, tapi still mengatakan macam buat tudung macam lampu macam Muslim. Untuk daripada stand daripada segi marketing, okay. Sebenarnya apa yang kita buat based on apa yang kita nak. Contoh, kebanyakan bisnes sekarang orang buat because of dia nak ikut apa orang nak. Salah. Sebagai kita as a business owner, orang kena ikut rules kita. Sebab contoh, orang tu datang, sekarang dia datang nak ambil servis kita ke ataupun kita yang nak ambil dia. Dia kena fikir dulu. Kalau kita ambil dia, kita akan ikut dia apa dia nak dia semua. Tapi kalau dia nak servis kita, dia pasti akan ikut apa kita nak. Apa rules kita. Contoh, kalau kata marketing kita dah cakap, bila kita faham kita ada rules kita nak ambil baju-baju fashion muslimah, kita tak ambil benda lain, kita akan stick off benda tu. Walaupun sebenarnya sebagai tailor semua jenis baju kita boleh buat. Cuma bila kita ada kita punya firm, kata kita firm dengan kita punya rules, dia orang akan follow. So far ini yang kat korang umur berapa ni sekarang? 20 muda sangat. Jadi bila korang sampai satu tahap umur, korang akan faham satu benda pasal information. Dan dengan information, bila mas otak you fikir benda tu, contoh you fikir you nak dapat muslimah punya job, dan the muslimah will come actually. Ini the power of agak rasa otak kita. Perasan tak kalau awak suka tengok masjid, hari-hari awak nampak masjid je depan mata because of your dunia dalam otak. Itu yang berlaku dalam bisnes ini. Tapi sebelum aku dah dapat benda tu, sebelum ni memang bagi tak faham pun apa yang job orang datang kau nak bagi apa ni buat penjahit contoh, sebab kita tak faham. Tapi bila kita ada expertise, kita dah ada expertise satu benda tu, kita boleh demand tinggi sikit harga dan orang cari kita. Tapi because orang selalu kejar, orang akan macam tak apa kalau aku tarik dengan dia akan bagi harga murah. Tapi dengan akak tak, awak nak akak anggap tu rezeki awak, rezeki akak dengan dia. Tapi kalau tak nak tak apa, ada rezeki lain. Sebab kita kena tahu kekurangan tim kita. Sometimes tim kita tak kuat untuk macam benda-benda lain. Jadi kalau macam tu nak ikut market untuk kata macam mana akak nak ikut ni, tak, dia ikut rules akak. Marketing ikut rules akak. Macam itu marketing apa yang kita orang nak. Kalau kita orang kata nak pakai yang muslimah, konten semua memang keluar kata muslimah. Dia tak ada dah konten gambar-gambar lain. So kena faham algorithm kan. Algorithm kalau kita banyak bagi konten tu, so betul-betul dia akan naik tak ikut banyak. So tu lah. Tanya dulu, macam mana akak bezakan tudung akak, penyanyikan tudung akak dengan penyanyikan tudung orang? Okey, akak sebenarnya tak buat kerana akak sendiri. Akak sendiri? Yes, akak sendiri tu akak boleh. Akak tak buat kerana akak sendiri. Tapi once of kita punya expertise, akak ni boleh buat kain daripada China. Jadi, so expertise kita orang, kalau diorang nak buat brand diorang sendiri, nak rare, akak boleh provide kain yang memang tak ada dalam Malaysia ni. So
So kita orang boleh buat. So itu kita orang punya orang kata kelainan dan keunikan. Sebab kalau kata daripada segi pattern, tak ada. Sebab kita orang memang tak ada pun produk kita orang sendiri. Pernah nak buat tapi sebab akak sibuk dekat production, kita orang punya kesalahan. Ini pun kita orang punya brand lah. Tapi kita orang tak buat, tak sempat nak buat. So kalau macam ada event baru kita orang jual. Macam tu lah. Tapi sebab akak rasa ini dah zaman video orang yang dah lambat lah. Sebab passion kita sangat cepat. Sangat cepat. Ni dalam masa 1 tahun tu boleh 2 passion. So ni sekarang bulan tahun-tahun kita orang kalau nak take sales memang sama ada orang tiru ataupun bye-bye. Passion tu dah lagi. Sebab tu akak cakap kalau untuk beli, untuk bidang fashion jahitan, dia orang tak boleh nak kata. Sebab ni bulan ni pakai rokok-rokok, bulan depan dia dah beli. Sini belum pandai, dah buat design baru. Sebab tu kata orang lain tak boleh catch untuk that benda tu. So soalan terakhir, strategi akak untuk memajukan medical dia akak ni macam mana? So far untuk kita orang hacker sebenarnya post covid punya business lah senang kata post covid dia dah tak sama macam dulu. Dulu kita orang buat integrated marketing, tahu kan integrated marketing ni semua social media Google, TikTok, Instagram, Facebook semua kita orang main. Kita orang masuk semua untuk first orang kenal, orang tahu, orang ingat, untuk orang tahu kita ada. Okay. Tapi bila post covid kita tak boleh buat macam dulu lagi. Sebab bila kita buat macam dulu dia akan ada wave macam ombak, tiba-tiba sale akan tinggi. Bila sales akan tinggi, dia akan buat kita punya cost akan naik dan kita kena invest untuk tinggikan pengeluaran. So dekat situ akan rasa dia akan jadi macam sebab macam sekarang orang banyak pasif. Ni untuk strategi sekarang lah. Kalau untuk yang ni memang kita orang buat gerila marketing je. Memang kalau kata nak buat cari founder baru memang kita all out founder baru. Tapi untuk sekarang kita orang play safe saja. So kita continue hanya untuk jaga kita punya regular customer saja, and then kita tolong regular customer untuk berkembang. Kita tak cari sangat new founder. Kalau nak katakan dulu kita ada target, okay, every month mesti kena ada dalam lebih kurang 20 founder yang baru kena kita contoh. Tapi sekarang tak. Kita akan pastikan yang sekarang yang bermasalah ni, yang contoh founder yang buat kita bermasalah, yang sekarang all the people punya business memang bermasalah impacted because of COVID. Kita orang bantu dulu macam mana nak caterkan dia ni untuk supaya dia berkembang. And then tambah a few, mungkin dalam 20% saja founder baru. Daripada 20 mungkin dalam 5, 6, macam tu. Dia tak jadi macam ni dulu. Because of kita risau bila sometimes vibe tu terlalu besar, kita orang terpaksa naikkan pekerja tinggi. Sebab dia punya game untuk business fashion ni, dia up and down tu sangat terasa. Itulah. So maksudnya kita orang sekarang main game, orang kata slow and steady. As long as kita ada untung sikit, boleh jalan business, boleh bagi gaji pekerja. Dulu memang every month mesti kita ada targeting. Macam projek kan, kita nak hit 1 million ni, nak hit 100 ribu, maximum apa kan, kita ada buat game macam tu. Tapi for now, kita buat forecasting pun based on kita punya overhead. Sebab kita tak nak ada berlaku, sebab kita orang tahu dah bila kalau game besar, sebab dulu kita orang dah pernah jadi kan, bila game besar daripada sale kita 5,000, tiba-tiba 28,000, mission kena top up, staff kena top up. Lepas tu bila staff top up, kau tak boleh nak timpi-timpi, bila tiba-tiba job tu kurang kau tak buang je, tak boleh. So benda tu mesti kena ada plan well, dan kita kena ada cash reserve yang strong. Tapi because of kita post covid, cash reserve kita orang banyak sangat juga. Tapi akak punya expertise dalam ambil kain leverage ni macam kan. Macam mana akak ambil kain tu ni macam transportation tu? Akak ada kawan yang memang buat kabu dengan maksudnya import export punya kain. Dia orang Malaysia tapi dia duduk di China. Jadi all the barang-barang tu, so dia akan handle dekat sana lah. Cuma isu dia kalau kita orang nak import, dia mungkin dia tinggi. Jadi founder yang besar-besar je kita orang selalu main di situ. Biasa new founder tak. New founder kita orang yang bawa barang tu. Maksudnya kita orang bawa barang tu sikit kain, and then kita cari founder baru. Kita satu barang, maksudnya kita cari lah founder tak pernah. Tapi sebab bila founder baru ni dia macam ada X sikit. Kan X maksudnya kan dia tahu. Sebab dia rasa aku punya brand sendiri, aku nak brand aku, design aku. Tapi some on fabric, material, dia tak boleh design yang flat-flat. Jadi kita orang dah buat R&D dulu. Suppose sebenarnya idea kita orang tu boleh Jawan ambil. Selalunya butik-butik besar ambil, tapi dia orang jarang nak bagi butik-butik besar. Sebab once butik-butik besar ambil, yang lain tu tak nak jual. So dia sebab dia orang sekarang, dia orang dah lack of ideas. Sebab semua benda dia dah buat kan. Kalau business besar, so dia orang pun sebab tu banyak tak company-company besar yang brand-brand besar ni dia copyright orang bawah yang business legacy ni punya idea. Because of their money. Okay, so bila once you faham game business, you akan nampak macam main game sebenarnya. Sebab all the benda tu sama je, cuma dia tukar weapon. Macam tu. So yang macam bila akak dah faham, jadi kita tolong yang kecil-kecil ni. Sebab dia orang ada impian, dia orang nak be something. Tapi sometimes ada dia orang yang okay, tapi sometimes dia orang sebab dia orang tak tahu dunia bisnes sebenar. Dia bisnes yang mana bukan like apa yang kau fikir, walaupun kamu study benda tu.
bila you duduk dekat situ, you buka baru buku, you cari lah macam mana betul dalam buku tu you takkan jumpa. Because of dia punya perubahan tu based on situation actually. Situation. So yang itu lah kan cakap kalau macam nak cater market baru ke everything tu, kita orang dulu je lah apa-apa yang kita orang boleh buat kan. As long as boleh pergi, sebab dia tu kan dia tak susah mana. Sebab satu kali job dia akan dapat okay lah, minimum tu 4,000 untuk satu founder. 4,000 dulu, RM4,000. Oh, RM4,000. Yes, RM4,000 contoh. Memang tu dia based on material, branding, everything semua lebih kurang RM4,000. Okay, so kalau kita cari 10 founder pun dapat RM40,000 sales. So kita jaga je lah yang tu. So macam kita orang sekarang tu akan cakap kita orang play safe, apa yang ada kita jalan, kita buat jaga yang tu dulu. Sebab dia orang susah. Bila dia orang susah, yang sekarang ni pun memang tidak boleh dengan kita pun kita tak boleh nak bantu. Apatah lagi yang baru yang awak nak didik. So yang duduk dengan kita ni dia dah pernah rasa dah asam garam sama-sama dengan kita. So kita sekarang fikir apa yang kita boleh solusi dengan dia. Okay, dia tak boleh ada modal, dia kasi modal. Kita ajar macam mana dapat grant kerajaan. So kita akan ajar dia, okay, pergi jumpa sekian-sekian, pergi cari ni, minta. So some of dia orang ni, dia orang pandai. Cuma bila sampai satu situation tu, macam contoh pandai dan ada duit. Bila sampai satu situation business dia tak ada duit, dia jadi lack of idea. Dia tak tahu macam mana nak datangkan sumber duit. Dia lost. Okay, so itu yang akak jaga, dia circle. Akak cakap akak bukan nak buat bisnes ni untuk job, untuk duit sangat, tak. Akak cakap sebab bisnes, bila awak faham konsep bisnes, sebenarnya dia more kepada how manfaat dia boleh bagi dekat orang. Nanti awak akan nampak dia punya keberkatan rezeki, walaupun you dapat gaji sikit tapi you can beli banyak benda. Awak maksud tu macam dulu kalau ikut akak kan, gaji akak dulu sama RM9,000. Okay, tapi to be honest akak cerita, akak masuk dalam bisnes akak sendiri, gaji akak ambil RM2,000 je. Tapi akak boleh beli kereta, akak boleh bagi mak akak. Dulu gaji akak RM6,000, belum tu boleh bagi RM2,000. Nak bagi mak dulu berkira, sebab akak dulu duduk KL. Tak nampak because of keberkatan. Kita kerja ke masa, mungkin masa kita kerja tu pun kita mau kepada nak duit saja. Kita tak tahu, kita punya diri lah kita tadi. So you all 20, so you all tak nampak benda tu lagi. Bila you nampak duduk dengan tempat akak, and you akan menghadap banyak-banyak jenis kehidupan ujian ni, nanti you akan matang, you akan faham, oh in the first place macam ni. Okay, macam tu. So bila dah faham, kita orang mau kepada macam akak dengan tim pun, kita mau kepada kerja sales, tapi keberkatan dulu first. Mesti fikir, kau jangan ambil orang tu punya duit selagi kau tahu projek ni akan membesarkan dia. Macam tu. Kita cakap dengan mak kita kan. Kalau rasa benda ni tak boleh pergi, minta dia cuba new idea lain. Minta. Kita susah sama-sama. Kalau dia kata dia nak juga, akak percaya satu je. Once dia nak, pasti dia dapat. Sebab Allah kan cakap, manjada wajada kan. So dia akan dapat, dia tetap akan dapat. Tapi kalau founder tertanya, ya boleh tak buat? Kau jangan buat. Sebab dia sendiri tak yakin apa benda dia nak buat. Itu yang akak. Kalau macam founder tu cakap, InsyaAllah boleh lah. Go buat. Sebab akak jumpa ramai founder. Dia jual benda tu, akak rasa memang tak boleh jual. Tapi because of dia percaya produk dia tu boleh jual, benda tu memang boleh jual. Faham tak? So jadi bila kalau macam, bila kita dengan founder kita rasa macam sampai tahap kita nasihat dia tak okey, kita kata tak apa, akak rasa boleh jual. Sebab kita tak boleh macam kita lompat longkang lah orang kata. Kita tengok, kita sendiri tengok, memang takkan boleh untuk lompat. Tapi kita boleh lompat. So itu dari saya. Saya dengan saya